baca buku, Aiman. Kau apa yang awak baca tu? Ni buku kerjaya. Bagus tau kalau kita baca buku ni. Dalam banyak-banyak kerjaya ni, yang mana satu awak minat, Aiman? Semua saya minat. Setiap kerjaya ni ada keistimewaannya. Awak kena pilih satu je lah, Aiman. Sebenarnya saya berminat untuk menjadi doktor. Tapi kerjaya lain pun saya suka juga. Awak pula nak jadi apa? Saya nak jadi juruterbang. Kalau macam tu, awak kena baca buku ni. Dalam buku ni ada fakta-fakta untuk jadi juruterbang. Yelah, Aiman. Saya pun dah lama jadi buku ni. Terima kasih, Sama-sama. Hai, apa khabar semua? Hari ini adik-adik akan bersiaran bersama Kak Ati dan kawan-kawan Kak Ati di studio, iaitu Aiman, Hai. Ashwin, Hai. dan Vanessa. Hai. Adik-adik nak tahu apakah cerita menarik Kak Ati hari ini? Sebelum tu, mari kita tanya adik-adik kita ni apakah cita-cita mereka. Adik Aiman, Saya nak jadi doktor pakar. kenapa Aiman nak jadi doktor? Saya nak jadi doktor pakar sebab saya dapat rawat orang yang sakit dan memerlukan kepakaran saya. Apakah yang mendorong awak untuk menjadi doktor? Saya ingin merawat ibu bapa saya sendiri sebagai membalas jasa mereka kerana telah menjaga dan mendidik saya selama ini. Bagus niat murni adik Aiman tu. Ashwin pula nak jadi apa bila besar nanti? Saya nak jadi jurutera. Saya nak cipta dan bina bangunan yang canggih supaya dapat menjadi lambang kemegahan negara di mata dunia. Apakah yang membuatkan Ashwin bercita-cita menjadi jurutera? Negara kita akan menuju wawasan 2020. Jadi sebab itu saya ingin nyaut seruannya menjadi satu realiti. Vanessa pula, apakah cita-cita awak? Saya bercita-cita nak menjadi macam Kak Ati. Kak Ati? Tak adalah. Sebenarnya saya bercita-cita nak menjadi guru. Kak Ati ni ada peminat rupanya. Kenapa? Saya suka menjadi guru kerana saya boleh berbakti kepada anak-anak bangsa. Siapakah agak-agaknya antara cikgu yang menjadi idola Vanessa? Kenapa? Cikgu Fatimah kerana beliau merupakan seorang guru yang tegas dan berdedikasi. Semua murid di sekolah sangat sayang akan Cikgu Fatimah. Baiklah, biar apapun cita-cita adik-adik, yang penting ialah usaha dan kesungguhan adik-adik untuk mencapai cita-cita tersebut. Adik Kak Ati seorang ni keliru untuk memilih cita-citanya. Harap-harap adik-adik dapat tolong adik Kak Ati ni. Mari kita saksikan. Kelvin, Alex, apakah aktiviti yang kita nak buat petang esok ya? Kalau kita main squash petang esok setuju. Sudah lama kita bertiga tak main bersama. Banyak sangat aktiviti di sekolah yang kita kena adakan diri. Yelah, kita pun dah lama tak berpeluang beriadah seperti selalu. Betul tak Kelvin? Minta maaf lah. Saya memang tidak tahu bermain squash. Bukannya saya tidak sudi. Tak apalah Kelvin, saya tak boleh nak pas awak. Lagipun, minat awak lebih kepada melukis. Kamu berdua ni janganlah memarahi saya. Saya bukan sengaja tidak mahu bermain squash. Saya rasa melukis itu lebih memberikan kepuasan kepada saya. Kami tidak memaksa awak. Cuma, kalau awak berminat untuk menyertai kami, tiada salahnya. Kami sedia mengajar awak teknik-teknik bermain squash. Betul kata alias tu Kelvin. Yang penting sekarang, kita hendaklah mencuba dahulu. Yang tak boleh terlalu awam aku kalah. Oh ya, apabila bercakap mengenai minat ni, teringat pula saya nak bertanya tentang cita-cita awak Kelvin. Taklah, saya pun tak pasti cita-cita saya. Kadang-kadang saya ada banyak cita-cita. Dan tak tahu yang mana satu saya akan capai. Apakah antara cita-cita yang menjadi pilihan awak? Saya nak jadi arkitek, pensyarah atau cikgu. Amboi, banyak betul cita-cita awak. Mana boleh macam tu. Awak kena fokus pada satu cita-cita saja. Awak mempunyai bakat melukis. Apa kata kalau awak gunakan kebolehan itu untuk mencapai cita-cita awak? Taklah, saya pun fikir begitu. Tapi saya tidak nampak lagi penghujungnya. Sebenarnya susah juga kan nak buat keputusan. Kalau awak jadi arkitek, awak akan bergaji besar. Mewahlah hidup awak nanti. Betul juga pendapat itu.
Bolehlah nanti saya fikirkan tentang cita-cita saya ni. Tak apalah Kevin, walau apa pun cita-cita awak, kami berdua tetap akan memberi sokongan kepada awak. Betul tu Alex. Usaha adalah kunci kejayaan. Maka dengan itu, awak perlulah bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan awak. Terima kasih kerana sentiasa mengambil berat dan dorongan kepada saya. Alex, Kelvin, mari. Baik. Kalau tidak kerana kamu berdua, pasti saya masih lagi keliru dan tak tahu apa cita-cita saya sebenarnya. Amboi, cepat betul awak keputusan Kevin. Setelah difikirkan dengan bakat yang ada dalam diri saya, tidak perlu saya berasa ragu-ragu dengan kebolehan ada pada saya. Oh, kalau macam tu, beritahulah kepada kami cita-cita awak tu Kelvin. Saya minat melukis. Cikgu di sekolah pernah beritahu orang yang minat melukis apabila besar nanti boleh jadi arkitek. Jadi saya bercita-cita untuk menjadi seorang arkitek. Baguslah kalau macam itu Kevin. Nampaknya awak dah lebih bersemangat sekarang ni. Tapi ayah saya ingin melihat saya menjadi doktor suatu hari nanti. Saya tidak mahu hampakan impian ayah saya. Memanglah setiap bapa ingin melihat anaknya berjaya. Tapi kena ikut gerak hati. Dan yang penting, minat. Ini kerana minat akan mendorong kita untuk berjaya. Betul tu Kevin. Saya baru teringat. Semalam Cikgu Azmi kata pertandingan melukis di peringkat sekolah akan diadakan tidak lama lagi. Apa kata kalau awak sertai pertandingan itu sekali? Ya ke? Bila pertandingan itu akan diadakan? Dan apakah syarat-syaratnya? Saya pun tak pastilah Kelvin. Esok kita bertiga akan berjumpa Cikgu Azmi untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Bagus juga cadangan alias itu. Sekurang-kurangnya, kalau awak berjaya nanti, awak boleh membuktikan kepada keluarga akan kebolehan awak. Terima kasih kerana memberikan saya sokongan. Balik rumah nanti, saya nak beritahu ibu saya akan sertai pertandingan melukis ini. Mari alias. Baguslah kamu macam tu Kevin. Selamat petang. Ada apa jumpa cikgu ni? Begini cikgu, kami datangi nak bertanya tentang pertandingan melukis tu. Bilakah pertandingan itu akan diadakan Cikgu? Oh, pertandingan itu akan diadakan pada minggu depan ni. Apakah syarat-syarat pertandingan itu nanti, Cikgu? Ini borang pertandingan melukis tu. Syarat-syaratnya ada dalam borang ini. Terima kasih, Cikgu. Saya akan sertai pertandingan ini. Sama-sama. Dah balik pun anak ayah ni. Nampak gembira je ni. Ada apa-apa berita gembira ke? Ya ke ayah? Mana ada ayah? Betul kata ayah tu Kevin. Ini mesti ada berita menarik ni. Dari tadi pun tengok Asyik tersenyum aja. Cepatlah beritahu kami. Mestilah gembira sebab saya ada kejutan untuk ayah dan ibu. Sekarang ibu dan ayah tutup mata. Sekarang ibu dan ayah boleh buka mata.
Apa benda ni, Kelvin? Kat mana kamu dapat hadiah ni? Siapa yang bagi? Lah, ayah tak tahu ke? Oh, baru ibu ingat. Anak ibu ni masuk pertandingan melukis bulan lepas kan? Ini mesti hadiah kamu menang dalam pertandingan melukis tu. Betul tak? Betul lah ibu, saya menang tempat pertama. Dan cikgu cakap, saya layak untuk masuk ke pertandingan di peringkat sekolah pula lepas ni. Ayah, janganlah marah kat saya ya. Saya sebenarnya nak buat surprise untuk ayah. Ayah tak marah. Sebenarnya, ayah bangga mempunyai anak seperti kamu. Ya? Yang mempunyai cita-cita dan sentiasa berusaha untuk maju ke hadapan. Ayah yakin, suatu hari nanti, Kelvin akan berjaya. Kalau begitu, boleh tak apabila besar nanti saya nak jadi arkitek? Takkanlah ayah nak menghalang cita-cita kamu, Kelvin. Lagipun, arkitek merupakan suatu pekerjaan yang baik. Ya? Yelah Kelvin. Ibu pun rasa gembira atas kerjaan kamu hari ni. Ibu harap kamu akan terus berusaha dan lebih berkeyakinan untuk mencapai cita-cita kamu untuk menjadi seorang arkitek. Betul ni, ibu dan ayah bersetuju kalau saya nak jadi arkitek. Betul. Kami akan terus menyokong cita-cita kamu, Kelvin. Yang penting, berusahalah bersungguh-sungguh hingga ke Menara Gading. Ya? Betul tu Kelvin. Baiklah ibu. Sabarlah, Kelvin. Hadiah tu tak ke mana. Tak payahlah tegur apa-apa. Bukannya apa, ayah. Saya rasa sekarang lebih bersemangat kerana ayah dan ibu merestui cita-cita idaman saya. Kelvin, hidup kita ni tak baik tau kalau selalu amalkan sikap berupah-gapah. Kadang-kadang akan memudaratkan diri sendiri. Saya minta maaf, ibu, ayah. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah. Kelvin minum dulu. Lepas minum ni kita buka hadiah ni. Ayah dan ibu pun tak sabar-sabar nak tengok apa yang Kelvin dapat ni. Cantik lukisan ni Kak Ati. Kan Vanessa? Pandainya Kak Ati melukis. Pandai sangat tu taklah. Cuma Kak Ati melukis ni untuk memenuhkan masa lapang je. Kenapa Kak Ati tak jadikan melukis ini sebagai kerjaya sepenuh masa Kak Ati? Bukan tak nak Aiman. Tapi Kak Ati kan dah ada kerja yang lain. Tak perlulah jadikan melukis ni sebagai kerjaya sepenuh masa Kak Ati. Rugilah bakat Kak Ati tu. Melukis ni salah satu hobi Kak Ati. Jadi, kalau Kak Ati ada masa terluang tu, Kak Ati melukislah. Supaya bakat yang dikatakan oleh Vanessa tu taklah terpendam begitu je. Kerjaya sebagai pelukis ni bagus juga ya Kak Ati. Betul tu Aiman. Pelukis ni pun salah satu kerjaya. Tapi, kalau nak jadi seorang pelukis, bukannya senang tau. Mesti ada ilmu yang cukup. Kalau macam tu, saya pun nak belajar melukis lah Kak Ati. Nanti bila dah pandai, saya nak jadikannya hobi macam Kak Ati. Vanessa tengok ni cantik kan?
seronoknya Kak Ati hari ini lihat kejayaan adik Kelvin. Adik-adik di rumah maupun di studio harus jadikan cerita ini sebagai satu teladan. Baiklah, kita dah pun lihat cerita tadi kan? Betul tu Kak Ati. Saya pun tumpang gembira atas kejayaan Kelvin tu kan. Iyalah, ibu dan ayah Kelvin juga telah bersetuju dengan cita-citanya. Jadi tak ada halangan lagi untuk meneruskan cita-citanya. Sekarang Kak Ati nak tanya pandangan dan iktibar yang boleh diambil dari cerita Kelvin tu tadi. Kak Ati nak mulakan dengan Vanessa. Saya rasa jika kita dikurniakan bakat, kita perlu gunakan bakat yang ada untuk berjaya. Tidak kiralah dalam apa jua perkara yang kita buat. Kalau begitu, apakah bakat yang ada dalam diri Vanessa? Saya mempunyai sifat penyayang dan penyabar. Selain itu, saya juga berkebolehan memotivasikan orang lain. Sebab itu, saya memilih untuk menjadi guru. Betul tu. Kak Ati setuju sangat dengan pendapat Vanessa. Apa pula kata Aiman? Pada pendapat saya, selain bakat, kesungguhan juga penting dalam mencapai cita-cita. Hal ini kerana jika kita tidak bersungguh-sungguh, bakat itu pasti akan tenggelam begitu saja. Bak kata pepatah, belakang parang kalau diasah akan tajam juga. Jadi, apakah langkah yang awak buat untuk mencungkil bakat dalam diri? Saya telah melibatkan diri dengan projek-projek sains. Selain itu, saya membaca buku-buku ensiklopedia sains. Wah, pandai betul adik Aiman kita ni. Betul tu. Kak Ati setuju sangat dengan pendapat Aiman. Ashwin pula, macam mana? Bagi saya, untuk berjaya, sokongan dan dorongan daripada ibu bapa adalah sangat penting. Sebab, tanpa doa dan restu daripada kedua-dua ibu bapa, kita mungkin tidak akan berjaya. Betul tak, Kati? Betul tu Ashwin. Untuk berjaya, kita perlu ada persiapan diri seperti ilmu yang cukup, berusaha, yakin pada diri sendiri dan akhir sekali, kita janganlah lupa untuk berdoa agar diberikan kejayaan. Betul tu Kak Ati. Ilmu dan bakat yang ada di dalam diri kita janganlah dipersiakan. Dengan ini, saya berazam untuk berusaha bersungguh-sungguh. Nampaknya, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Semoga adik-adik dapat manfaat daripada topik kita hari ini. Moga-moga kita akan berjumpa lagi pada lain masa. Salam sayang daripada Kak Ati dan rakan-rakan di studio. Bye! Sebagai seorang remaja, kita perlu mempunyai matlamat hidup yang diingini. Matlamat hidup ini selalunya diterjemahkan dalam bentuk cita-cita. Misalnya, ingin menjadi seorang doktor, seorang jurutera, seorang usahawan dan sebagainya. Oleh itu, saya amat berharap remaja dapat mengenal pasti potensi-potensi yang ada dalam diri remaja seperti bakat, kebolehan, kelebihan dan kekuatan. Terdapat remaja yang dapat bermain muzik dengan baik, pandai melukis, menyanyi, sabar dan mudah mesra dengan orang. Potensi-potensi ini ada yang secara semula jadi, ada yang dapat dipupuk dan diasah melalui pendidikan dan latihan yang berterusan. Oleh itu, remaja perlu merancang dan berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada mereka supaya mereka dapat menguasai kemahiran-kemahiran yang tertentu di samping meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang yang diminati. Selain itu, remaja juga perlu menunjukkan kesungguhan dan keyakinan untuk mengembangkan bakat, minat dan kebolehan mereka
ke tahap yang cemerlang. Individu yang berjaya tidak akan berhenti setakat itu sahaja. Mereka akan berusaha dan terus berusaha sehingga mereka menjadi lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Contohnya, sekiranya menjadi seorang doktor, dia akan menjadi seorang doktor yang cemerlang. Dan sekiranya menjadi seorang usahawan, dia akan menjadi seorang usahawan yang hebat. Apabila rakan-rakan kita berjaya, kita juga akan berjaya kerana kita berusaha bersama-sama mereka. Inilah kejayaan yang sebenar. Sesungguhnya, tidak ada manusia merancang untuk gagal, tetapi ramai manusia gagal untuk merancang. Hendak 1000 daya, mahu 1000 cara. Panduan kejayaan kepada remaja. Kenal pasti cita-cita berdasarkan potensi yang ada pada remaja. Kenal pasti apakah cabaran atau masalah yang anda akan hadapi dalam mencapai cita-cita tersebut. Senaraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran atau masalah